don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu kata Najib sukanya mencari sahabat sejati. Saya baca detail sedikit. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyatakan kesukaran dalam mencari sahabat sejati terutama mereka yang sanggup hadir di sisi ketika mendapati waktu kesusahan. Kita mari kita dengar respon detail daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan letak komen macam biasa. Dalam media sosial daripada yang bahagia Datuk Seri Najib. Beliau kini berhadapan dengan waktu yang sukar menghadapi pendakwaan berkaitan skandal dana YMDB. Jadi luahan pada bekas Perdana Menteri itu dizahirkan selepas beliau melihat kerana waktu beliau nak balik tu dia lihat ramai kawan-kawannya yang hadir di mahkamah saudara. Jadi sebab itu beliau menulis sukarnya mencari sahabat sejati. Saya rasa apa yang ditulis oleh Seri Najib adalah kepada teman-teman yang jadi kaya raya. Dia tak nampak pun mereka yang berada pada kedudukan ekonomi yang begitu teguh, menjadi multi-billion dollar man, menjadi jutawan, tapi mereka tidak hadir di saat-saat Datuk Seri Najib mengharapkan sokongan moral saudara. Sebab catatannya, sukarnya mencari sahabat sejati. Belum tentu yang ada di sisi itu sahabat yang hadir di waktu sukar. Ramai yang tunjuk muka ketika mahu kesenangan. Malahan, dalam catatan itu, ada yang bermuka-muka. Tapi hidup ini memang penuh pengajaran. Saat kepahitan hari ini, ada setitik kemanisannya dan penghargaan. Itu tuju pada mereka yang hadir pada hari kemarin saya. Terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang datang ke mahkamah. Bukan sahaja dari pemimpin parti politik ataupun kenalan. Saya melihat begitu ramai dari kalangan penyokong dan rakyat biasa yang mengenang jasa dan merindui dasar pentadbiran dahulu. Ikhlas. Inilah yang saya katakan benar-benar sahabat sejati. Kerana di masa ini, apalah yang ada lagi untuk saya berikan selain penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga persahabatan di dunia ini kekal dibawa dan menjadi modal di akhirat. Saya agak terkesanlah saya bila menatap catatan itu. Inilah natijahnya. Jadi kepada pemimpin, terutama Datuk Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, mana-mana menteri-menteri yang anda masih berkuasa, ingatlah, lihatlah sendiri bila berada dalam kesukaran, siapakah sahabat setia yang sejati saya. Dan saya dapat tahu bahawa Datuk Seri Najib akan mula dibicarakan pada 2 Disember, lebih kurang dalam sebulan lagi saudara. Dan hakim juga masih lagi Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Guerra yang kini menjadi hakim di Mahkamah Rayuan. Menurut Tan Syafiee, beliau akan memanggil sekitar 11 orang saksi. Tapi seiring dengan perjalannya waktu, terutamanya kerana ia mungkin berlalutan hingga 2025, mungkin akan ada lebih banyak saksi yang akan dipanggil. Saya melihat banyak tulisan yang menyatakan bahawa apabila perbicaraan bermula pada 2 Disember nanti, maka banyaklah yang akan terungkap. Kerana apa yang berlaku 3 hari lepas perlu saya jelaskan. Itu bukan hukuman saya, itu adalah mahkamah mendapati adanya prima facie yang dibolehkan Datuk Seri Najib dibicarakan. Bukan hukuman saya. Bukan bersalah. Jangan kita salah anggap. Sebab itu perbicaraan akan berjalan dan sama-sama kita dengar, kita lihat satu persatu siapa yang akan dipanggil sebagai saksi. Malahan Datuk Seri Najib memilih untuk bercakap sendiri, tidak melalui peguamnya saya. Dan ini juga akan saya rasa agak menarik dan mungkin ada ruang Datuk Seri Najib boleh memenangi kes ini. Kerana saya melihat apa yang berlaku di Switzerland, di Switzerland, jadi perlu dipanggil juga peguam negara tersebut yang menyatakan bahawa Datuk Seri Najib bukanlah dalang utama dalam kes YMDB. Malahan 2 orang yang telah pun jatuhkan hukuman di mahkamah Switzerland itu, mereka telah pun dihukum. Jadi tidak ada pun menyebut nama Datuk Seri Najib. Tapi bagaimanapun sama-samalah. Saya cuma mengharapkan satu saja agar teman-teman yang menulis dalam mana-mana media sosial ataupun menuturkan tentang perbicaraan
melibatkan Datuk Seri Najib ini, berhati-hati saya. Jangan sampai kita ke tahap menghina mahkamah. Saya sebab itu saya menyanjung kenyataan Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Katanya wanita UMNO melahirkan rasa simpati pada Najib dan keluarga atas keputusan adanya prima facie, namun ia bukanlah berita seperti yang wanita UMNO harapkan. Namun begitu, wanita UMNO percaya pasukan pembelaan Datuk Seri Najib akan menggunakan kesempatan yang ada untuk membuktikan kebenaran dan berharap agar Datuk Seri Najib diberikan keadilan. Jadi diharapkan mereka terlibat dengan penyelewengan dalaman YMDB turut dihadapkan ke mahkamah. Ini kenyataan daripada Ketua Wanita UMNO Malaysia. Kerana mahkamah telah pun memerintahkan Najib untuk membela diri, saudara. Sementara itu, Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Wan Rosdi, Datuk Seri Dr. Wan Rosdi Wan Ismail meluahkan simpatinya kepada Datuk Seri Najib serta selepas keputusan Mahkamah Tinggi itu memutuskan bahawa bekas Perdana Menteri perlu membela diri. Beliau bagaimanapun meluahkan kepercayaan terhadap pasukan guaman Datuk Seri Najib yang akan memanfaatkan peluang tersebut untuk membawa keadilan terhadap Datuk Seri Najib. Jadi katanya, saya melahirkan rasa simpati pada Datuk Seri Najib atas keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengarahkan beliau untuk membela diri. Tapi saya percaya Datuk Seri Najib dan pasukan peguam bela beliau akan menggunakan peluang ini untuk membuktikan kebenaran dan membersihkan namanya. Selaku Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi juga menghormati proses undang-undang yang sedang berjalan dan berharap keadilan dapat ditegakkan dengan saksama. Jadi sebab itu katanya, saya sentiasa mendoakan agar Datuk Seri Najib dan keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang besar ini. Saudara, itu keadaannya yang perlu saya jelaskan. Cuma sesuatu yang agak tidak menarik bagi saya lah. Bila adanya mahkamah memutuskan adanya prima facie, belum lagi hukuman saya, bahawa Datuk Seri Najib perlu membela diri, kata mahkamah, jadi pembicaraan akan berjalan. Tapi sekarang ni, yang hairannya segelintir ahli-ahli UMNO, mereka terus melontarkan serangan secara peribadi terhadap Presiden UMNO. Apakah mereka tidak tahu bagaimana Presiden UMNO berempah pulas untuk berusaha dengan pelbagai usaha? Malahan kalau saudara lihat apabila beliau membuatkan, apabila aku bersumpah tentang addendum, itu juga meletakkan beliau dalam keadaan yang cukup berbahaya. Tentulah kerajaan, beliau berada dalam kerajaan. Saya itu keadaannya, jadi tapi mereka langsung tidak ada simpati, masih lagi menuduh bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi tidak melakukan apa-apa. Saya hairanlah saudara. Malahan mereka juga menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak mau membantu dan sebagainya. Cuma saya fokuskan kepada persoalan tentang Datuk Seri Zahid Hamidi. Ada pula mengatakan kalau ini keadaannya Datuk Seri Zahid kena letak jawatan. Baru ada prima facie pun dah kena letak jawatan. Apakah kalau Datuk Zahid tidak menjadi Presiden UMNO, maka Datuk Seri Najib boleh diselamatkan? Apakah kalau orang lain yang boleh bersimpati dengan PN, malahan ada mereka yang begitu yakin kononnya termakan cakap bahawa pimpinan dari Perikatan Nasional mampu untuk menyelamatkan Datuk Seri Najib. Saya kata, jangan lupa saudara, mereka yang berada di sebelah sana itulah yang bertanggungjawab yang memasukkan Datuk Seri Najib dalam mahkamah dan juga dalam penjara. Tapi lain tak ada, yang diserang sekarang ni Datuk Seri Zahid. Saya rasa sepatutnya lah kita hentikan keadaan-keadaan yang sebegini dengan melampiaskan emosi kita pada seseorang. Saya nak bertanya, kalau bukan Zahid Hamidi yang menjadi Presiden UMNO, apakah UMNO boleh diselamatkan? Oh, kita mesti bergerak solo, tinggalkan kerajaan Perikatan Nasional. Apa kata harapan? Apa yang ada di UMNO yang lain boleh dapat? Apa akan jadi pada parti kita? Dulu kita bertanding secara solo, 26 kursi saja UMNO menang. Bagaimana kalau kita bertanding sekali solo sekali lagi? Apa natijahnya? Ini keadaan saya. Jangan kita membuat telahan yang bukan-bukan. Saya rasa perlu kita berlapang dada, melihat, mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh Presiden UMNO. Saya bersimpati pada beliau, kerana saya merasakan tak sepatutnya apabila kebencian mereka terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi ini
Sebenarnya mereka benci kerana Suzai Hamidi bersetuju untuk membentuk kerajaan. Wujudnya kerajaan perpaduan. Itu saja. Dan sekarang ni apa saja yang berlaku, maka dilonggokkan segala-galanya pada Datuk Zahid. Saya rasa tak adil saya. Malahan bila mereka memuja pula pihak di sebelah sana. Orang yang nak membunuh UMNO, orang yang nak memastikan UMNO lingkup, orang itu pula dikatakan boleh membela Datuk Seri Najib. Orang yang bertanggungjawab terhadap untuk meletakkan Datuk Seri Najib sehingga sampai ke peringkat ke penjara. Itulah orang yang kononnya yang apa ini boleh membahas Datuk Najib. Jadi jangan emosi saya, relax saya. Jadi saya rasa bila UMNO dah nak lemas, siapa pun dia akan capai, termasuklah DAP sekalipun, asalkan boleh bernafas. Saya serasa ini bukan soal bila UMNO dah lemas, tidak. Kita akan bangkit. Usaha yang sedang dilakukan oleh Presiden UMNO sekarang ini bukan kaling-kaling. Saya turun ke gelanggang, memberi penjelasan, dan semua pimpinan di seluruh bahagian telah pun diarahkan oleh Presiden UMNO untuk menyantuni rakyat, memberi penjelasan. Jadi kita bukan apa ini buat kerja main-main. Tapi kerana kebencian itu ada, hasad itu ada. Sebab saya katakan, kalau hati dah benci, Datuk Zahid buat apa pun tetap dapat dilihat salah. Bagi saya, mereka marah Datuk Zahid kerana dia tidak, pertama sekali, dia tidak mahu bersetuju untuk membawa ahli UMNO menyertai Parti Bersatu dulu. Waktu Dr. Mahathir jadi presidennya. Kemudian, apabila Datuk Zahid meneruskan hasrat Wali Tuanku untuk wujudnya pembentukan kerajaan. Jadi apabila Perikatan Nasional tak bersetuju, Datuk Zahid bersetuju, terbentuklah kerajaan perpaduan. Itulah kesalahan besar. Jadi bagi saya, tenang-tenanglah. Jangan kita berterusan saya. Siapa sebenarnya boleh menjamin UMNO ini untuk comeback, untuk kembali bangkit? Bagi saya terus terang, itu keadaannya. Jangan kita letakkan kesalahan pada seseorang. Saya harap ini, sebab ini menyentuh Datuk Najib. Macam-macam Datuk Zahid dah berusaha. Usaha ini takkan nak cerita ke orang. Tapi kadang-kadang saya semua mesti bagi tahu. Siapa kita? Yang Presiden UMNO mesti menjelaskan satu persatu. Saya dah buat A, saya buat B, saya rasa keluarga Datuk Najib pun tahu apa yang lakukan Datuk Zahid. Dia tak perlulah kita menuntut sesuatu yang tidak wajar. Sama-sama kita tunggu perbicaraan tanggal 2 Disember nanti. Dan lepas itu bila semua dipanggil, barulah kita tahu kebenaran kisahnya. Saya bertenang dulu, sabar. Cuma saya bersimpatilah mendengar rintihan. Sebab itu Datuk Najib mengatakan, terlalu sukar mencari teman yang sejati. Mereka yang dikayakan oleh Datuk Najib, kini mereka sanggup mengkhianati beliau. Itu keadaannya, dan meninggalkan Datuk Najib sendirian terkapai-kapai. Baik saya kita saya baca detail lagi. Hantaran di Facebook turut mendakwa ramai hanya tunjuk muka sewaktu mencari kesenangan dan juga dan ada juga yang bermuka-muka, tetapi hidup ini memang penuh pengajaran. Dikala kebaikan hari ini ada setitik kemanisannya dan perhargaannya, katanya pada Rabu. Akhirnya itu punya kerajaan apa pada dapat Assalamualaikum.